Bahkan di dalam Al-Quran ada 40 ayat, lebih kurang di dalam 10 surah menyatakan tentang jin. Dan ada surah yang khusus yang dinamakan Suratul Jin, di mana Allah mengesahkan satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka beriman. Kemudiannya mereka pulang ke tempat mereka dengan memberi peringatan kepada kaum mereka supaya beriman dengannya. Di sini menunjukkan adanya dalil daripada Al-Quranul Karim yang memberitahu adanya makhluk jin, makhluk yang gaib, yang termasuk di dalam perkara alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat-sifat orang yang bertakwa juga ialah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib, perkara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang mutawatir. Di antaranya ialah makhluk gaib yang dinamakan jin. Dan ada kalangan mereka yang beriman, yang Islam, menjadi saudara kita. Kerana semua yang beriman dan Islam adalah saudara kepada kita. InsyaAllah kita akan baca ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan berkenaan dengan makhluk jin. Berhubung dengan perkara itu, dengan perkara adanya rombongan jin yang terserempak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim." Suratul Ahqaf ayat 29 hingga 31. Artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengar Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarnya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan
orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Di mana ayat ini menceritakan berkenaan dengan satu rombongan jin yang terserempak dengan Nabi SAW membaca Al-Quranul Karim. Lalu ketua mereka minta rakan-rakannya diam dengar apa yang dibaca itu, dalam keadaan Nabi SAW tidak nampak mereka, kerana mereka makhluk yang gaib. Nabi tak nampak kecuali diizin oleh Allah Ta'ala, dibuka hijab oleh Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa rombongan jin ini ialah jin yang beragama Yahudi, kerana mereka pernah mendengar kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa AS. Terang-terang mereka mengatakan bahawa ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah selepas Musa, membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Beriman kepada Allah, beriman kepada perkara-perkara yang penting dalam rukun iman, serupa di dalam kitab Taurat, menunjukkan yang dibaca itu adalah kitab Allah, menunjukkan bahawa yang membaca itu adalah Rasul yang dilantik oleh Allah. Lalu mereka beriman. Bila mereka percaya, walaupun mereka tak bertemu dengan Nabi SAW, menunjukkan mereka telah beriman, walaupun tidak menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila seseorang itu menyatakan dia percaya kepada Allah, percaya Muhammad adalah Rasulullah, dengan apa-apa bahasa pun, menunjukkan dia adalah sudah beriman dan sudah masuk Islam. Ulama tafsir menafsirkan ayat ini. Mereka itu ialah rombongan jin dari Nasibin, berhampiran negeri Syam, atau dari Nainawa, berhampiran Mosul. Adnun Yanum, ada dua Yanun, Nainawa, berhampiran Mosul, satu daerah di negeri Iraq. Mereka datang secara kebetulan ketika Nabi SAW bersembahyang bersama-sama dengan beberapa sahabat di satu tempat yang dinamakan Nakhlah, kampung di antara Mekah dan Taif. Ketika Nabi SAW membaca surah Al-Alaq, menurut riwayat yang lain suratul Rahman, menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW tidak menyedari kedatangan mereka dan bukanlah bertujuan untuk memperdengarkan bacaan itu kepada mereka, tetapi kedatangan mereka secara kebetulan sahaja. Secara kebetulan mereka dengar orang baca Quran, lalu mereka berhenti, mereka mendengar dengan penuh perhatian. Di sini disebut hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan lagi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: "Ma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-jinn wa ma ra'ahum. Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi." Tak ada terbuang titik. Min ashabihi عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا وما ذاك إلا من شيء حدث
فاضربوا في مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون في مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن سورة الجن رواه البخاري ومسلم والترمذي. Ini hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi. Artinya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhum katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Al-Quran kepada jin dan tidak melihat mereka. Hadis ini menunjukkan bahawa ketika rombongan ini mendengar Quran, di mana Nabi SAW tidak berhasrat untuk membaca Quran kepada mereka, dan Nabi tak nampak mereka, berlaku secara kebetulan. Ketika Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabatnya pergi ke pasar Ukaz untuk berdakwah. Ukaz ialah tempat orang-orang Arab jahiliah berpesta. Tiap-tiap tahun mereka berhimpun di situ. Ada pesta jahiliah. Mereka berpidato, mereka bersyair, mereka bernyanyi, mereka macam-macam bersukaria. Maka mereka berjual beli beramai-ramai di situ. Kabilah-kabilah Arab yang datang daripada berbagai daerah. Lalu Nabi SAW mengambil peluang untuk berdakwah. Kebetulan pada masa itu sesungguhnya telah dihalang para syaitan, jin-jin kafir, dari mencuri berita-berita dari langit, dilontarkan ke atas mereka dengan tahi-tahi bintang, di mana selama ini jin yang kafir boleh mencuri maklumat qada dan takdir yang diturunkan oleh Allah, oleh para malaikat ke bumi, yang ditugaskan oleh Allah. Di sinilah maka setengah ahli-ahli sihir dan ahli-ahli nujum mendapat maklumat tentang kelahiran Rasul, tentang beberapa perkara yang berlaku, kerana rakan-rakan mereka di kalangan syaitan memberi maklumat. Ada maklumat yang betul, ada maklumat yang bohong. Di sinilah Firaun mendapat maklumat zahirnya seorang rasul di kalangan Bani Israel yang menjatuhkan kerajaan dia melalui ahli-ahli nujum. Lalu Firaun mengarahkan supaya disembelih anak-anak lelaki, dibenarkan anak-anak perempuan untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Dan termasuklah seorang raja di Yaman bermimpi mimpi yang menggerun dan menakutkan. Lalu ahli-ahli ta'bir mimpi memberitahu akan zahir seorang rasul, iaitulah rasul akhir zaman. Nabi kita Muhammad SAW disebut oleh Ibnu Hisham di dalam As-Sirah, menunjukkan bahawa Tok-tok bomo, ahli-ahli nujum ni mendapat maklumat daripada syaitan ataupun jin-jin yang kafir. Tiba-tiba berlaku satu keadaan yang menakutkan mereka, iaitulah mereka diserang oleh serpihan-serpihan bintang yang dinamakan tahi-tahi bintang.
walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tanna lahum 'adzabas sa'ir, disebut dalam Quran. Dan sesungguhnya kami hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang cakrawala, dan kami jadikan daripadanya rujuman lisyayatin, serpihan-serpihan yang menyerang syaitan-syaitan yang nak mencuri rahsia langit. Mereka tak boleh menghampiri kerana dilontar dengan serpihan-serpihan bintang yang boleh membinasakan mereka, menyebabkan mereka tak dapat maklumat. Lalu ketua mereka mengatakan mesti ada perkara yang besar berlaku di bumi. Bumi adalah tempat yang menjadi tempat pusat kepada pergerakan cakrawala yang diatur oleh Allah Ta'ala. Lalu mereka kembali kepada kaum mereka, di mana mereka kembali kepada kaum mereka bertanya, apakah yang berlaku? Mereka menjawab, kami telah dihalang dari mencuri berita dari langit dan diutuskan kepada kami dengan lontaran-lontaran dari tai-tai bintang. Kaum mereka berkata, apa yang berlaku menunjukkan ada sesuatu perkara yang telah berlaku. Pergilah kamu di timur dan barat muka bumi ini, cari dan lihatlah apa-apa yang menghalang kita dari mengetahui berita-berita dari langit. Lalu pemimpin-pemimpin mereka mengerahkan anak-anak buah mereka merantau di seluruh pelosok bumi, cari apa berita yang berlaku. Lalu mereka pun pergi ke pelosok bumi, timur dan barat. Tiba-tiba satu rombongan jin terserempak dengan rombongan Nabi SAW dan sahabatnya yang menuju ke arah Pasar Ukaz. Pasar Ukaz, tempat orang Arab berpesta. Ketika mereka berhenti di utara Mekah, di Nakhlah, bersembahyang fajar. Apabila mereka mendengar Al-Quran, mereka pun mendengar dengan penuh perhatian. Lalu mereka berkata, inilah yang menghalang kita daripada mengetahui berita dari langit. Apabila mereka pulang menemui kaum mereka, mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yang mengherankan, memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami tidak sekali-kali mempersekutukan Tuhan kami dengan sesuatu yang lain. Di mana rombongan ini sebaik saja mendengar Al-Quranul Karim, kerana mereka pernah mendengar kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Mereka adalah jin yang sudah menganut agama Nabi Musa alaihi salam. Bila mereka mendengar ini perkara yang sama yang pernah dijanjikan kepada nabi-nabi di zaman dahulu, lalu mereka pun beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan mereka sudah masuk Islam. Selepas itu diikuti dengan rombongan-rombongan mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca selepas ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Surah Al-Jin ayat 1 hingga 19. Ayat-ayat ini diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada manusia sama ada yang beriman ataupun yang tidak beriman, bahawa adanya makhluk yang gaib yang dinamakan jin. Rombongan mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terserempak dalam keadaan Rasulullah SAW tidak tahu mereka ada. Allah mendedahkan rombongan ini mendengar Quran yang dibaca, lalu mereka beriman, mereka masuk Islam, menunjukkan bahawa sesiapa sahaja yang percaya kepada Allah, tidak ada Tuhan yang lain daripadanya, dan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tidak mengucap dua kalimah syahadah, maka jadilah dia beriman Islam. Cumanya dari segi lafaz untuk mengesahkan mengucap dua kalimah syahadah, walaupun dia tidak berlafaz dengan dua kalimah syahadah, tetapi menunjukkan dia percaya kepada apa yang disebut dalam dua kalimah syahadah itu. Percaya kepada Allah Tuhan yang satu, menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islamlah dan berimanlah dia. Allah Ta'ala menurunkan satu surah yang dinamakan Suratul Jin, mengesahkan rombongan jin beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, makna ayat-ayat yang kita baca tadi, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadaku
bahawasanya telah mendengar sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Ayat ini jelas menceritakan satu rombongan jin yang terserempak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tafsir mengatakan ketika Rasulullah SAW diiringi oleh beberapa orang sahabat pergi ke Ukaz, tempat orang-orang Arab berpesta di zaman jahiliyah. Mereka berhimpun di situ, maka Nabi pergi untuk berdakwah. Dalam perjalanan pulang, sampai di satu tempat yang dinamakan Nakhlah. Lalu Nabi bersembahyang subuh, baca Fatihah, baca surah. Rombongan jin terserempak. Lalu mereka mengerumuni. Nabi mendengar apa yang Nabi baca daripada Quran, dan mereka beriman kepada Quran. Kata mereka, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun ataupun satu pun dengan Tuhan kami. Bukan orang saja, termasuklah jin, batu, kayu. Sepatutnya disebut satu pun dengan Tuhan kami. Kami tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kami beriman kepada Allah, Tuhan yang satu. Menunjukkan mereka percaya kepada asyhadu an la ilaha illallah. Dan bahawasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristeri dan tidak pula beranak. Dan bahawasanya orang yang kurang akal dari kalangan kami selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Menunjukkan bahawa di kalangan mereka ada musyrikin yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yang kafir. Bukan sahaja di kalangan manusia, bahkan di kalangan jin ada yang kafir, yang menganut berbagai-bagai agama. Dan sesungguhnya, kata mereka, kami mengira bahawa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Sepatutnya manusia dan jin tidak boleh berbohong terhadap Allah. Allah yang menjadikan seluruh alam, termasuk manusia dan jin, menunjukkan tidak ada Tuhan melainkan Dia, Allah sahaja. Tidak ada hukum syariat yang patut diamalkan melainkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengadakan hukum syariat sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kalangan manusia ada yang menyekutukan Allah, mengadakan Tuhan yang lain daripada Allah, mengadakan hukum syariat dan beramal dengan hukum syariat yang lain daripada Allah, maka di kalangan kami makhluk jin ada juga begitu. Dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa orang lelaki di antara jin, maka mereka menjadikan jin itu bertambah sombong. Di sana ada beberapa orang manusia yang memuja jin, menyebabkan jin yang dipuja itu menjadi sombong, kafir dan bertambah kafir. Dia menderahkan bahawa di sana ada manusia yang diketahui ialah di kalangan Tok Bomo, di kalangan ahli-ahli nujum, di kalangan ahli-ahli sihir,
yang memuja jin. Memuja jin. Dan ada kalangan jin yang suka dipuja. Macam manusia lah juga. Kalau orang puji kita suka sangat. Jin begitu juga. Walaupun yang puji kita tu menyesatkan, suka juga. Jadi punah. Begitulah ada kalangan manusia yang memuja jin dan ada jin yang sombong. Kalau orang Arab bersapa di lembah, Assalamu ala sahibi hadzal wadi. Selamat sejahtera kepada tuan punya lembah ni. Kalau orang Melayu, hei jin tanah jemalang tanah. Jin gunung jemalang gunung. Jin laut jemalang jauh laut. Puja. Tok-tok bomo termasuklah zaman dulu orang-orang ke laut puja jin laut. Kalau tak puja tak boleh ikan. Ini semua adalah kerja-kerja syirik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Menyebabkan jadi sesat. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata munak sangat. Lah. Allah Ta'ala ikut. Allah Ta'ala beri nak sangat. Menyebabkan yang puja jin ni jadi. Berobat jadi molek. Percaya selalu. Baca ayat Quran berobat tak jadi apa? Berobat dengan jin jadi baik. Semaya hajat tak boleh hikam. Semoh boleh hikam. Ini ujian. Allah Ta'ala nak uji kita. Nak cuba. Sejauh mana akal kita. Di sana ada manusia yang sesat dan ada jin yang sesat. Dan sesungguhnya mereka, yakni jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahawa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seseorang Rasul pun. Sebagaimana orang-orang kafir Mekah tak percaya kepada Rasul yang diutuskan oleh Allah. Begitulah di kalangan makhluk jin. Tak percaya kepada Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahsia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang coba mendengarnya seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jin, rombongan jin mendedahkan. Kami dahulunya dapat terbang di udara dan menetap di udara, mencuri rahsia-rahsia langit yang dibawa oleh malaikat-malaikat Allah untuk menurunkan apa-apa perkara terhadap makhluk yang ada di bumi. Kami boleh curi rahsia itu, boleh pintas. Di mana jin-jin yang boleh memintas rahsia langit ini memaklumkan kepada ahli-ahli nujum. Ahli-ahli nujum. Lalu ahli nujum ini memberitahu berita yang betul-betul berlaku. Betul-betul berlaku. Sebagaimana ahli-ahli nujum Fir'aun. Ahli-ahli ta'bir mimpi Fir'aun. Di mana Fir'aun bermimpi dengan mimpi yang menakutkan. Lalu dipanggil ahli-ahli ta'bir mimpi dan ahli-ahli nujum. Lalu dia beritahu kepada Fir'aun akan zahir seorang anak lelaki di kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Maka Fir'aun mengarahkan seluruh petugas-petugasnya di kampung-kampung, cari perempuan yang mengandung. Setelah melahirkan anak, kalau anak itu lelaki, disembelih untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihi salam.
Tak boleh nak sekak kuasa Allah Ta'ala. Musa yang disembelih, yang dicari itu, tiba-tiba dia besarkan di bawah mahligai Firaun. Ini kekuasaan Allah. Tuhan sebut dalam Quran kisahnya. Begitulah ada kalangan Raja Yaman bermimpi dengan mimpi yang menakutkan. Dipanggil ahli-ahli sihir dan ahli-ahli ta'bir mimpi, memberitahu akan zahir Nabi akhir zaman yang akan menguasai dunia. Di mana kisah ini menunjukkan bahawa jin dapat mencuri rahsia-rahsia yang nak diturunkan oleh Allah ke bumi. Allah Ta'ala izinkan. Bila lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tutup. Tak boleh nak dapat lagi rahsia itu. Bila mereka menghampiri kawasan itu, mereka dipanah oleh serpihan-serpihan bintang. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan sesungguhnya kami hiaskan langit dunia dengan lampu-lampu bintang-bintang kecakrawala, dan kami jadikan daripada bintang itu serpihan-serpihan yang merjam syaitan-syaitan. Kami sediakan untuk syaitan itu azab yang membakar mereka. Sekarang azab itu sudah berlaku. Mereka balik kepada ketua mereka, memaklumkan apa yang berlaku. Mereka tidak boleh lagi nak dapat rahsia. Lalu ketua mereka mengatakan mesti berlaku perkara yang besar di bumi. Lalu mereka musafir ke seluruh pelosok bumi mencari rahsia. Tiba-tiba rombongan ini bertemu dengan rahsianya, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Mereka bercakap, bila mereka tak boleh mencuri rahsia langit, dikejam, apalah berlaku? Boleh jadi satu bencana akan berlaku kepada penduduk bumi, ataupun akan berlaku suatu perkara yang baik. Dua-dua berlaku. Berlaku perkara yang baik, iaitulah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berlaku perkara yang buruk, bila tak ikut Nabi Muhammad SAW, tak ada lagi orang beriman. Dunia kiamat, dimusnahkan semuanya. Dan sesungguhnya di antara kami ada jin-jin yang saleh, dan di antara kami pula ada yang tidak begitu, kata mereka. Kalangan kami ini ada puak yang saleh, yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh, dan ada kalangan kami yang kafir, yang jahat. Adalah kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Kami menghadapi keadaan yang berbeza-beza. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman ini pula akan mengikut berbagai-bagai mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Sunni, Syiah, Khawarij. Begitulah kumpulan jin ini. Mengikut di mana tempat tok guru mereka mengaji. Mereka datang ke masjid-masjid untuk mendengar pengajian-pengajian agama. Kalau tok guru yang mengajar itu betul, betul lah. Tok guru yang mengajar itu salah, salah lah. Itu. Di sinilah kita disuruh ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang betul. Kerana kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Tak cukup dengan mengaji saja. Kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk jalan yang betul. Kata jin, begitulah kami. Kami juga ada ikut jalan yang betul.
ada ikut jalan yang salah. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Kami sedar, kata jin, kami tak boleh lari daripada langit Allah, daripada bumi Allah. Tak boleh lari daripada kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. La malja wa la manja minka illa ilaik. Doa Nabi sebelum tidur. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada jalan untuk melarikan diri, untuk selamat, dan tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri malaikat kepadamu, wahai Allah. Di sini jin berkata, kami tak boleh lari daripada kerajaan Allah. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Bila kami dengar ayat-ayat Quran yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami dengar Quran yang dibaca. Dalam surah yang lain disebut jin Yahudi yang pernah mendengar kitab Taurat, bila mendengar Nabi baca Quran, serupa macam Taurat. Taurat yang diwahyikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan Taurat pula menyebut zahir Nabi akhir zaman. Inilah dia orangnya, menyebabkan mereka mudah beriman. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan azab. Dan sesungguhnya di antara kami ada jin-jin yang taat, dan ada pula jin-jin yang menyimpang dari kebenaran. Ajaran yang dibawa oleh Quran mengajar barang siapa yang buat baik dapat pahala, barang siapa yang buat jahat berdosalah. Tetapi kalangan kami ini ada orang yang taat dan ada orang yang menyeleweng, tak ikut jalan yang benar. Dan barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar memilih jalan yang lurus. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul yang membawa ajaran Allah, bermakna dia telah memilih as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang betul. Adapun jin-jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api untuk neraka jahanam. Diberi amaran, mana-mana jin yang menyeleweng daripada as-siratal mustaqim, daripada jalan yang lurus yang betul yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umpan api neraka macam manusia juga. Dan bahawasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni agama Islam, pasti kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak, untuk kami mencoba padanya. Allah mengatakan, ini janji Allah yang disebut dalam Quran, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jin ini mendengar, barang siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, Allah memberi rezeki yang berkat, air yang segar, air yang menyegarkan. Disebut di dalam kitab-kitab, kalau kita berjalan malam, jangan kencing di tempat air yang bertakung, kerana mungkin ada di situ makhluk jin. Jangan kepacau kencing mudah-mudah. Kencinglah tempat-tempat yang lain daripada itu. Jangan kaca dia. Kalau kaca dia, dia pun ada perasaan marah macam kita juga. Akan adalah gangguan-gangguan daripada makhluk yang gaib ini. Jangan kencing di lubang-lubang mudah-mudah.
Kena jaga baik. Allah Ta'ala beri rezeki kepada mereka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, nescaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah Ta'ala sudah memberi peringatan ikut ajaran yang Nabi Muhammad bawa ni. Tapi degil berpaling juga. Kalau manusia yang berpaling terima azab yang berat, maka jin yang berpaling pun terima azab yang berat juga. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Masjid adalah kepunyaan Allah. Kamu bebas pergi ke masjid, wahai makhluk jin. Sebagaimana manusia pergi ke masjid untuk beribadat kepada Allah. Kerana itu janganlah kamu menyembah sesuatu pun di dalamnya, di samping menyembah Allah. Sembah Allah dalam masjid itu. Jangan sembah yang lain daripada Allah. Bukan di mana-mana sahaja kita sembah Allah. Kalau tak ada masjid, kita boleh semayang di mana-mana sahaja. Allah Ta'ala jadikan bumi adalah masjid kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan manusia dan jin. Dan bahawasanya tatkala hamba Allah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadat, hampirlah jin-jin itu bersesak-sesak mengerumuninya. Bila mereka tengok Nabi sedang bersembahyang, baca Quran, mereka melingkung beramai-ramai, mengerumuninya, melihat dan mendengar apa yang Nabi buat dan apa yang Nabi baca. Mereka itu kerap kali mengutus rombongan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu barulah jin ini menghantar rombongan mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat mutawatir dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa beliau pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam pertemuannya sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan jin, di mana Ibn Mas'ud ditinggalkan di suatu tempat yang ditandakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ibn Mas'ud tidak dibenarkan keluar dari tempat itu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dan memberitahu Ibn Mas'ud tentang pertemuannya dengan rombongan jin, memperdengarkan kepada mereka akan Al-Quran dan mengajak mereka kepada Islam. Lalu mereka memeluk Islam. Kemudian mereka mengundurkan diri sebagai golongan yang beriman untuk memperingati kepada kaum mereka supaya beriman dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka yang pergi Mekah, dulu dikenali dengan hijun. Hijun ialah kawasan pasar yang jalan dia beratap. Ada atap atas tu. Dekat Marwah tu, tubik, ada atap, dalam belur straight. Kawasan itulah Nabi berjumpa dengan rombongan jin dengan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi ajak Ibn Mas'ud, teman dia, Nabi sapa di satu tempat kawasan itu. Nabi toreh atas tanah buat kawasan. Nabi pesan Ibn Mas'ud, mu duduk sini, jangan keluar. Jangan keluar daripada kawasan yang aku toreh ni, kata Nabi. Lalu Nabi pun pergi di tengah malam yang gelap. Ibn Mas'ud ditunjukkan kepadanya macam-macam jenis datang dan mendengar perbualan mereka dengan Nabi SAW dan perbalahan mereka sesama mereka. Nabi menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sehingga jauh malam, Ibn Mas'ud merasa bimbang kepada keselamatan diri Nabi SAW. Dia nak lari, nak pergi ikut, takut. Kerana Nabi pesan jangan keluar daripada kawasan itu. Tunggulah ikut pesanan Nabi. Setelah akhir malam, barulah Nabi balik dan memberitahu kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu an hadis ini hadis yang mutawatir
yang wajib kita percaya, kita beriman, kerana diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.